Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sarawak semalam, kini seluruh tumpuan terarah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang dijadualkan bermesyuarat Khamis ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting berkaitan Pilihan Raya Negeri Sarawak PRN ke-11. Pada masa sama, fokus rakyat kini adalah calon-calon yang bakal menawarkan diri untuk bertanding dan corak kempen yang digunakan. Tinjauan pemberita RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati bahang pilihan raya belum lagi terasa walaupun Sarawak kini secara teknikalnya ditadbir oleh kerajaan sementara atau caretaker. Bagi rakyat Sarawak, pilihan raya negeri kali ini memberi cabaran besar kepada semua calon. Media sosial seperti yang kita tahu memang cepat untuk mengeluarkan berita-berita adanya betul, adanya tidak. Tak mau menggunakan dawat hitam itu sebagai semasa kita mengundi. Itu perubahan iklim politik bagi diri saya. Jadi iklim politik yang perubahan adalah mereka menggunakan multimedia atau media massa, media sosial. Masa depan kerajaan Sarawak yang baru kini berada di tangan lebih sejuta pemilih berdaftar. Walaupun belum lagi ditentukan bila tarikhnya, yang pasti kini rakyat berkuasa menentukan apa bentuk kerajaan yang mereka mahu. Pada pilihan raya kali ini, 82 kerusi DUN akan dipertandingkan dan Sarawak mempunyai tradisi cara berkempennya yang tersendiri. Kita di Sarawak, terutamanya kami belia, memang tidak bersetuju dengan cara-cara kempen ataupun pergerakan yang boleh dikatakan ekstrim. Itu emosional. Jadi bagi rakyat di Sarawak, kita tidak mahu budaya samsing untuk datang ke Sarawak. Dengan itulah kita mempertahankan hak imigrasi negeri Sarawak ini. Apapun segalanya akan ditentukan pada hari pengundian yang akan mencorak pentadbiran negeri ini untuk tempoh 5 tahun akan datang. Polis berjaya menahan 4 orang suspek rakyat tempatan yang dipercayai menjalankan sindiket mencuri kereta di Taman Moyan Batu Kawah Kuching. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak, SAC Dev Kumar, dalam serbuan yang dijalankan pada tengah malam Isnin, pihaknya menjumpai 3 buah kenderaan yang dipercayai dicuri pada Ahad lepas. Menurutnya lagi, ketiga-tiga kenderaan tersebut dilaporkan telah dicuri di 3 lokasi berbeza sekitar Kuching dan Pedawan. SAC Dev Kumar mendedahkan perkara ini kepada pemberita RTM di Kuching. Turut dirampas sebuah peroton iswara dan perkakas yang dipercayai digunakan untuk merompak. Beliau turut percaya sindiket ini bergerak aktif di daerah Kuching, Pedawan, Kota Semerahan dan Bau. Isu nasional seperti 1MDB dan cukai barang dan perkhidmatan GST sudah pasti akan digunakan untuk mempengaruhi pengundi ketika pilihan raya negeri nanti. Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak PRS Tan Sri James Timur Masing bagaimanapun melahirkan keyakinan isu tersebut tidak akan menjejaskan peluang Barisan Nasional BN untuk kekal sebagai kerajaan. Menurut beliau, jika isu-isu tersebut cuba dikaitkan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, rakyat Sarawak sebenarnya tahu apa yang telah dilakukan Perdana Menteri kepada negeri ini sejak beliau menjadi pemimpin nombor 1 negara. Ini terbukti apabila banyak pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan oleh Perdana Menteri, termasuk di kawasan pendalaman Sibu dan Kapit. Very soon, within 3 years, Kapit will be connected. Bukan jadi pulau sekali. Dalam pulau Borneo terjadi lagi. Kena jalan sudah datang dari Sibu, Kenawit, Song, dan Kapit. So because of that, the Prime Minister understand the needs of Sarawakian, and Sarawakian understand that he is a good man to look after us. Beliau ditemui media pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat bersempena pelancaran Jentera Pilihan Raya BN Dewan Undangan Negeri DUN Kakus di Tatau. Turut hadir calon DUN Kakus daripada PRS, Datuk John C. Kitayai. Sementara itu, Tan Sri James Masing yang juga calon DUN Baleh berkata, PRS sudah membuat persediaan sebaik mungkin bagi menghadapi pilihan raya negeri. PRS diperuntukkan 11 kerusi termasuk 2 kerusi baru, iaitu DUN Semalaju dan DUN Murum. Tindakan Sekatan Imigresen Ketua Menteri Tan Sri Adinan Satim terhadap beberapa individu yang memasuki Sarawak merupakan antara usaha Ketua Menteri untuk menjaga kesejahteraan negeri ini secara keseluruhannya.
Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Muhammad Abdullah Zaidal berkata tindakan Tan Sri Adnan yang disifatkan sebagai menjaga sensitiviti rakyat Sarawak amat penting terutama sekali ketika musim pra-pilihan raya negeri kerana beliau perlu mengetahui implikasi sesuatu perkara secara keseluruhan. Tidak semua parti-parti pembangkang disekat. Cuma mereka yang berpandangan ke kiri, yang terlalu ke kiri yang boleh merosak ketenteraman rakyat tidak disawatkan lah. Beliau ditemui wartawan RTM selepas menjadi tetamu khas dalam temu ramah lintas langsung Selamat Pagi Malaysia di Kuching. Jelasnya lagi tindakan yang diambil oleh Tan Sri Adnan tersebut juga membuktikan beliau seorang pemimpin yang bijak dan adil. Bagi seorang individu, saya merasakan ini adalah satu permintaan. Saya melihat ia merupakan sebagai satu mematuhi pintaan masyarakat pembangkang, parti-parti pembangkang di mana mereka mengatakan bahawa Sarawak for Sarawak Kian. So jadi maknanya mereka tidak boleh menunding jari kepada Ketua Menteri mengatakan bahawa itu ada satu tindakan yang tidak adil. Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Chin menjadi ahli politik pembangkang terbaru yang dihalang memasuki Sarawak Jumaat minggu lepas selain pereka maskot burung kenyalang ubah Oi Leng Hang yang turut dihalang memasuki negeri ini pada hari yang sama. Sekatan Kemasukan Ekstremis Politik dan Agama dari Semenanjung ke Negeri Sarawak tidak akan menghalang maklumat yang cuba disampaikan. Menurut Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Profesor Datuk Sim Kui Hian, polisi imigresen negeri ini hanya mampu menyekat kemasukan individu terbabit namun bukan ideologinya. Katanya lagi, perang saraf kini bukan terhad melalui penyebaran poster dan media massa konvensional tetapi juga melalui media sosial. They still have the technology around. They can streaming the drama to you. And so I don't think it's as effective as what people think. Datuk Sim menjelaskan perkara itu kepada RTM di Kuching. Oleh itu katanya masyarakat Sarawak harus tidak terpengaruh dengan agenda yang bertentangan dengan keperluan negeri selain perlu menyokong barisan kepimpinan sedia ada bagi memastikan kemajuan negeri ini tidak terjejas. Usaha Badan Kebajikan Angkatan Tentera Bakat 1 Division Camp Penrisen Kuching membuka pusat pemulihan dalam komoditi PDK di kamp berkenaan kepada orang luar mendapat pujian Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Katanya usaha sedemikian wajar dicontohi oleh PDK lain di negara ini. Jelasnya 80% daripada pelatih PDK di kem itu terdiri daripada masyarakat sekitar dan selebihnya anak tentera. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata 3 buah PDK baru akan dibina di negeri ini, iaitu di PDK Satok di Kuching, PDK Gedong di Semarahan dan PDK Batuniah di Miri. Setakat ini terdapat 44 buah PDK di seluruh negeri. Datuk Seri Rohani berucap pada Majlis Ramah Mesra Isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Datuk Jamilah Anu bersama Wanita Tentera Darat dan Badan Kebajikan Angkatan Tentera Bakat 1 Division di Camp Penrisen Kuching. Dalam majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM10,000 kepada PDK camp tersebut. Datuk Petinggi Datuk Jamilah turut menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada PDK camp itu, masing-masing RM5,000 daripada pejabat Ketua Menteri, manakala RM5,000 lagi daripada Rupiah Wang. Di samping itu, sebanyak RM15,000 turut disumbangkan oleh pejabat Ketua Menteri kepada Bakat 1 Division, manakala RM5,000 daripada Rupiah Wang. Kerjasama kukuh antara Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak dengan agensi-agensi penyelamat seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM serta Jabatan Pertahanan Awam JPAM membolehkan maklumat disampaikan dengan lebih sahih kepada masyarakat. Pengarah JPPM Sarawak Nur Hisham Muhammad berkata, selain itu maklumat yang diperoleh adalah berintegriti berbanding media sosial yang hanya menekankan penyaluran maklumat yang cepat namun kurang tepat. Katanya kerjasama antara ketiga-tiga agensi tersebut terselah ketika menghadapi bencana banjir baru-baru ini apabila memainkan peranan masing-masing dari segi penyebaran maklumat dan operasi menyelamat penduduk terjejas banjir secara efisien. Nur Hisham berkata demikian dalam majlis apresiasi Unit Berita Ehwal Semasa BES RTM Sarawak di bangunan RTM Kuching. Majlis tersebut bertujuan untuk memberi penghargaan terhadap kerjasama di antara BES, JBPM dan JPAM.
Sementara itu, pengarah JPAM, Colonel Mokhtar Samad dalam ucapannya berkata, BES memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat tepat dan kredibel mengenai agensi-agensi kerajaan lain yang turut terlibat dalam pengurusan bencana termasuk PDRM, ATM dan juga Jabatan Kesihatan. Beliau juga memuji usaha warga BES yang berjaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peranan JPAM sebagai agensi yang mengetuai pengurusan bencana. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Pengarah RTM, Haji Jamil Seman turut memuji kecekapan kaki tangan BES yang bertindak cepat menyalur maklumat ketika bencana banjir tersebut. Pada majlis berkenaan, pegawai-pegawai yang hadir turut membuat lawatan di bilik berita dan studio B bagi melihat bagaimana proses penyiaran berita dilakukan. Kampung Buntal yang terletak kira-kira 23 km dari Bandaraya Kuching menjadi tumpuan pengunjung dari sekitar bandaraya untuk mendapatkan pelbagai hasil laut yang segar dengan harga yang lebih berpatutan. Tinjauan kru RTM ke Pasar Nelayan Kampung Buntal mendapati ramai pengunjung sibuk memilih hasil laut di pasar basah kelolaan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Bako Buntal itu. Ikan pelayak, ikan senangin, gonceng, udang memang banyaklah. Nang musimnya. Menurut pengunjung, kebiasaannya hasil laut begitu mahal dan sukar diperolehi jika bukan musimnya. Selain ikan dan udang, ketam juga turut menjadi pilihan kerana harganya yang lebih murah berbanding di pasaraya. Ada pengunjung yang ditemui membeli stok bekalan ikan untuk seminggu. Mak tak keluarga tu, mak beli ikan, udang, ketam, sayur, semua murah lah. Pasar Nelayan Kampung Buntal yang dibuka setiap hari bukan sahaja menerima pengunjung dari Kuching, malah ada yang sanggup datang dari jauh seperti Serian dan Lundu. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini pada 9 pagi, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Lim Talib Saleh menyempurnakan majlis perjumpaan pemimpin dengan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Daerah Belawai di Dewan IKS Tanjung Manis. Manakala pada 10 pagi, Menteri Perancangan Sumber Daya Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mewakili Ketua Menteri Sarawak merasmikan materi program Export Day 2016 Go the Extra Mile di Hotel Imperial Kuching. Dan akhir sekali pada 11.15 pagi, Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan Iko menyempurnakan Majlis Penyerahan Geran Tahunan 2016 di Yayasan Sarawak Jalan Sultan Tengah Petrajaya Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita bersama Azizi di Angkasa Puri. Silakan.